Okay, madam. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam, Semua dah ada kan? Ada madam. Semua dah ada. Ada. Nick ada? Ada madam. Evelyn? Ada madam. Okay. So, pagi ni kita nak tengok proposal kan? Ya, Ya madam. madam. Okay, jadi nak tunjuk saya proposal tu? Nak present kat sini? Supaya kita boleh tengok sama-sama? Okey, jom madam. Okay, siapa? Nick. Nick. Sekejap Sudah madam beri present. Dah. Okay. Sudah. Okay, boleh teruslah. Kita tengok sama-sama satu persatu. Mula-mula tunjuk saya kerangka dia dulu, lepas tu baru go into detail. Okay, so this is our cover page. Saya buat simple je macam ni. So group member. Pastikan Table of ejaan semua betul. Ejaan nombor ID, pastikan semua betul. Okay madam. Betul? Evelyn? Betul. Adam? Betul. Table of content? Okay, yang table of content saya buat macam ni. Okay. Tapi tak ada muka surat. Tambah satu kolom lagi kat sebelah kanan sekali. Untuk page number. Okay. Masukkan terus lah. Untuk page. Tak saja nama dia, letak nama page . Okay. So, tahu macam mana nak buat page? Nak isi page macam mana? Sudah bawah. Tak ada date, tak ada dash . Maksudnya surat pertama saja. Kalau dia duduk dalam muka surat yang sama, so satu muka surat yang sama lah. Okay. Okay. So nanti masukkan page. Problem statement ni semua ikut guideline kan? Ikut guideline. Alright. Okay, so untuk introduction, so the first perenggan pertama saya explain apa itu head count. Lepas tu yang kedua saya explain apa itu system. So dia introduction head count system dia. Okay, tunggu sekejap. Boleh tak tutup nampak tak dekat atas kali tu ada arrow tu? Arrow ke atas tu, tutupkan yang tu. Yang sebelah kanan. Dia punya ribbon tu tutup dulu. Arrow ke atas tu. Nampak arrow naik atas tu. Dekat sebelah nama, dekat sebelah gambar kecil tu. Ya ini. Atas. Yang tepi minimize tu. Kalau dekat skrin kamu saya rasa sebelah sini kot. Ada arrow naik atas tu. Arrow up lepas tu ada dalam square tu. Nama Nick. Nick lepas tu gambar kan. Benda ni. Tu. Tekan tu. Auto hide. Supaya saya boleh nampak besar sikit. Okay. So mula-mula ialah penerangan head count. Okay, lepas tu? Lepas tu saya explain system. Jangan explain system kat dalam ni. Dalam background ni, kita cerita masalah. Cerita nature of problem dulu. Nature of problem. Contohnya, ini cerita tentang COVID kan? So, kamu ceritalah keadaan COVID sekarang. Kita dah sampai peringkat apa. Satu perenggan cukup. Keadaannya, lepas tu baru kamu menuju ke arah masalah yang kamu nak selesaikan. So, jangan cerita sistem ni, jangan cerita dulu. Perenggan kedua tu boleh, jangan delete tapi alihkan ke bahagian teknikal. Okay madam. Sekejap, saya nak tengok guideline sekejap. FYP.
So bahagian headcount tu nanti boleh letak turun bawah sikit lah. Cerita tentang COVID dulu. So headcount tu jadikan bahagian yang ketiga macam tu lah. Perenggan yang ketiga. Okay, madam. Sekejap. Guideline saya mana? Saya tak boleh ingat guideline ni. Ada banyak benda kat dalam. Hari Jumaat ni pukul 11 present. Hari Jumaat minggu depan kan? Minggu bukan minggu ni. Minggu depan betul? Minggu depan ke minggu ni? Minggu depan 15 hari bulan. 15. Okey, banyak masa lagi lah. Okey, introduction. Okey. So dalam introduction kita tak cerita habis masalah kita tu. Kita cuma bagi bayangan saja dulu. Supaya orang faham kita nak menuju ke mana, nak cerita tentang apa. Boleh dengar suara saya? Boleh. Boleh. Okay. So mula-mula tu cerita dulu tentang COVID sikit-sikit. Situasi COVID sekarang. Apa masalah tentang COVID ni dekat bawah dia. Second part mungkin dalam second paragraph tu dia tak perlu panjang sangat lah. You just write in surface saja, sikit saja. Yang kedua baru cerita tentang apa masalah yang kita hadapi. Lepas tu baru masuk problem statement, barulah cerita tentang masalah sebenar ni, barulah cerita betul-betul. Tak boleh cerita direct kat depan ni. Introduction ni bagi cerita lebih kurang je dulu supaya orang faham. Kamu anggap macam adik-beradik kamu yang bukan orang IT tu yang baca. Dia mesti tak faham sangat kan nak cerita tentang apa kan. Anggap adik-adik kamu yang nak baca. So ayat tu mesti simple. Lepas tu senang difahami, cara penceritaan tu pun mudah. Faham, madam. Okey. Seterusnya, bawah. So yang second tu ialah cerita hardware dah kan? Introduction. Tu yang dekat second paragraph tadi tu. Ya ni kan. So second paragraph tu itu dah masuk dekat scope kot. Bukan scope. Masuk dalam method lah. Tu dah masuk method. Sebab kita tak cerita terus tentang hardware apa yang kita nak buat. So, kita bagi bayangan je dulu. Lepas tu masuk dalam method nanti baru cerita dengan detail. Barulah letakkan graph semua tu nanti. Okay? Okay. Okay, lepas tu problem statement. Okay. Ni saya ter-explain. Belum lagi. Okay. So bahagian ini ni semua dekat metodologi lah. Okay. Sampai overview ni apa Summary ke? Macam explain sikit tentang projek apa tu. Apa yang kamu plan nak buat? Ataupun macam mana dia berfungsi? Saya rasa sampai 1.5 tu boleh masuk ni kot, method kot. Ada tak cerita tentang apa yang orang lain dah buat? Yang hampir sama macam kamu punya tapi orang lain buat? Setakat ni belum jumpa, madam. Belum ada Okey. Kalau setakat ni dalam bahagian satu ni tak ada, okey lah, selamat. So pindahkan semua baki-baki yang lain tu masuk dalam metodologi lah. Okey, lepas 1.5. Problem statement. Okay, problem statement. So yang 2.1 problem first dia ialah business policy change tu. Sebab COVID tu polisi dia bertukar. Okay.
2.2. Tempat itu ialah problem employee time management, sebab contoh employee yang jaga entrance tu untuk bagi kad-kad tu. Time management. Okay. Okay, 2.3. Okay, 2.3 ni outdated card system, yang sistem kad tu yang sampai banyak cons dia. Manual lah kan kad ni. Manual card system kan. Mungkin boleh letak manual card system ke nama dia, ataupun dia manual numbering ke. Mungkin boleh letak gambar dekat bawah tu macam mana contoh card system tu, supaya penerangan tu lebih jelas. Tu nombor yang kad tu ada tulis nombor tu kan. Paling besar saya jumpa setakat ni besar saiz A4 lah. Tu boleh ambil contoh tu, gambar tu. Okay. Okay, lepas tu sekejap. Staff limit the number of customers entering the store and the total number. Siapa yang mengarang semua ni? Yang ni saya. Setakat ni siapa? Kamu seorang buat? Setakat sampai ada sini? Setakat ni saya ada nanti part tabling dengan Adam. Okay. The cons. Okay, jangan guna perkataan cons. Cons tu ialah short form. Disadvantage macam tu. Betul. Weakness. Weakness ataupun disadvantage, ataupun pakai perkataan contrast. Contrast pun tak sesuai kot dalam konteks ni. Disadvantage atau weakness. Satu lagi perkataan. Nanti kalau saya ingat saya beritahu. Okay. Okay. Customer also complaint. The grammar sikit. The day often forget to return the card back. Kalau dah return, tak adalah perkataan back. Ya. Return the card. Duduk situ. Stop. Back tu tak ada. Okay. Bagus masa kamu. Masa kamu bagus. Saya tak perlu repair banyak. Okay, bagus. 2 point. Ada lagi? Tak ada. Lepas tu objektif. Terus objektif. Sekejap. So, problem statement tadi. Lagi sekali. Tunjuk saya lagi sekali. Problem statement tadi. Ada 3. 1 business policy. 1 time management. Saya rasa bukan time management kot. Yang ni dia macam human resource kot ni. Human resource management. Sebabnya kalau dah ada staff dia letak kat depan 2-3 orang, berkuranglah staff dia kat belakang kan. So I think it's human resource management kot. Urusan sumber manusia. Okay, nanti saya tukar. Okay. Jot down lah. Ada yang jot down ke tu? Devlin ke? Adam ke? Mana senyap dia tu? Tidur. Saya tulis kat notes. Akan tidur. Okay. Jadi problem statement okay. Nombor 3. Objektif tadi. Objektif. So first objektif ialah updated technology. So teknologi ni lebih canggih lah dari manual numbering card tu. Sebab dia boleh reliable dengan consistent access to the system. Macam staff boleh tengok balik berapa bilangan customer yang masuk dari entrance tu. Okay. Boleh cerita sikit updated teknologi tu apa? Updated ataupun letak new technology lah. Ya. Instead of perkataan updated. Tukarkan kepada new. Lepas tu ataupun automated kan. Boleh kira automated lah. Sebab dia auto calculate kan.
Lepas tu dia bagi alam kan. Dia bagi bahasa. Automated technology mungkin boleh. Lepas tu jangan letak short form, ada tag kat situ. Baris kedua, by using updated tag. Jangan pakai short form, letak terus nama penuh dia, teknologi. Jumpa tak tu? Hang dah. Alamak ni. Lebar sekeh dia tu. Timing. Oh, apa? Dah main baik. Not down eh. Baru dia hilang sengih. Sorry, madam. Tu lain. Tak apa, we had a good laugh. Okay. Lepas tu, okay, tadi saya cakap baris kedua tu ni, by using updated tag tu jangan guna short form kena teknologi. Teknologi. Okay, ayat ketiga, it can make sure that supermarket or store, no matter how big or small, kepada it can help to make sure, boleh lah. Cuma kat bahagian that supermarket or store tu, bukan no matter how big or small. Dia regarding size. Regardless of, yes. Regardless of their size. Okay. Bagus bahasa kamu ni. English kamu ni dapat berapa dulu SPM? Tak. B je madam. B. Okay. Boleh tahan. That is an up to date. Okay. Lepas tu employee time management tadi. So objektif ni untuk menyelesaikan objektif ni untuk menyelesaikan problem statement kan. So problem statement ada 3 tadi. Objektif tu nak menyelesaikan problem statement. So nombor 1 tu nak guna teknologi baru. Nombor 2 tu nak bantu menguruskan sumber manusia kan, to help manage human resource. Sekejap to be more flexible managing their time to do install as well and easier time managing customer So time management ni betul jugalah. Customer satisfaction masih tak sesuai lah nombor 3 tu. Macam mana kamu nak mengukur customer puas hati tak? Ada idea? Kena buat survey tu nanti. Kalau objektif tu dia kena benda yang boleh diukur tau. Macam updated teknologi. Nampaklah daripada instead of pakai manual card, lepas tu kita pakai teknologi. Boleh guna telefon ke, boleh guna komputer ke. Nampaklah perubahan dia kan. Dari segi tu kita boleh ukur. Dan survey tu boleh guna Google Form ke? Boleh. Tapi memang kena buat lah lepas kamu kena bagi orang pakai sistem tu, lepas tu suruh isi Google Form. Barulah kita tahu ada satisfaction atau tak. Kalau tak tercapai, kalau customer tak puas hati, tak tercapai lah objektif ni nanti. Alright, madam. Kena fikir lah. Lepas tu yang nombor 2 tu ialah time management. Jadi perlu ada satu cara macam mana nak mengukur. Dulu tu ambil masa lama, sekarang masa dia dah lagi cepat. Kena banding lah. Mungkin kamu boleh pergi jalan-jalan dekat kedai lepas ni. Ambil masa tengok berapa lama masa untuk menguruskan katakanlah proses daripada
scan sampai ambil nombor. Lepas tu bila balik, nak bagi balik nombor tu. Itu nak kena fikirkan macam mana nak mengukur masa. Tapi boleh 1, 2 okey. Nombor 3 tu nak kena fikir macam mana nak cara mengukur, nak bagi tahu nanti nak report, nak tulis report. You have to write a report about satisfaction. How do you report it? How do you prove that your customers are satisfied? Macam mana nak bagi bukti tu? Kena fikirlah nanti ya. Satu, ya. Tak boleh ke dari segi observation ataupun personal experience? Personal experience, kalau kamu sendiri yang nak buat personal experience tu, yang itu dah bias. Sebab tu kamu punya sistem. Kena orang lain yang menguji sistem kamu tu. Okey. Boleh juga. Cuma orangnya tak boleh kamu sendirilah. Madam. Ya. Bila macam dah capai objektif tu, dia punya result tu ataupun evidence dia terletak dekat mana? Kat bahagian objektif juga kah? Dekat, bukan. Nanti laporan akhir tu ada bahagian discussion kalau tak silap saya. Discussion. Laporan akhir tak sama dengan proposal tau. Kalau laporan akhir macam letak screenshot Google Form yang kita maybe akan buat macam tu boleh kah? Boleh. Screenshot, gambar screenshot ataupun kalau ada graf hasil daripada survey boleh letak juga. Alright, madam. Hilang pula. Okay. Dah tengok yang final technical report punya guideline, dah tengok. Kat ujung nanti proposal kamu ni akan ditulis, kamu kena edit dia semula, jadikan dia technical report. So jangan buanglah isi kandungan yang sekarang ni, jangan buang. Nanti kamu gunakan balik yang itu. Tak ada pun. Tak ada ke? Dalam website tak ada technical report tu, tak keluar. Sekejap. Dia nanti kena check balik lah. Saya tak boleh buka dalam sistem. Ada technical report guideline tu. Kat situ nanti kamu boleh tengok. Dia macam ni, proposal ni ialah sebelum kita mula. Nanti technical report tu dah selesai semua sekali. Lagi satu report kamu kena submit juga. Yang technical report tu. So nanti kamu tengok dia punya guideline tu. Apa yang ada dalam proposal sekarang ni, kita akan pakai balik lah nanti. Okay? Faham ke? Okay, lepas objektif. Lepas objektif, scope. So, scope ni saya masih letak 2 aja. Okay, yang wajib letak berapa? So, ada Berapa wajib ada? Tahu tak ada berapa jenis? Ada user scope dengan technical scope. Okay. User scope dengan technical scope yang bawah tu kot. So kena clarify user scope yang mana satu, system scope yang mana satu. Medium original store that are still using this system to count the total of people invested in the issue as the research system policy.
Saya rasa elok target small store dululah, kedai kecil. Yang customer harian dia lebih kurang 50 orang cukup lah untuk kita testing. Assume macam kedai macam koperasi macam tu. Kalau koperasi tu kita boleh try. Kalau kamu ada kat sini, kamu ada kat sini ke? Tak ada boleh test dekat kedai-kedai kecil kat kampung tu. So tak payah cerita supermarket dululah. Untuk skop kita cerita kedai kecil je. Small store yang daily customer dia lebih kurang 50 orang kot, okey kot. Tak besar sangat untuk testing. So bila lagi besar kedai tu, nanti datanya lagi banyak. So this is scope, system scope dengan user scope. So yang pertama tu ialah user je, ialah small store, small shop ataupun grocery store. Pilih satu, jangan banyak sangat. Ada medium dengan small ni, jangan pakai dua. Satu je cukup. Kemudian okay, system scope okay. Tak ada masalah. Next. Project significance. Ejaan. Significance. Okay, project significance. Excellent explanation of the project significance. Description. Projek signifikan ni ialah kepentingan projek tu. Kenapa projek tu kena buat? Okay, kejap saya baca dulu. Could always be implanted. By doing so, we can pretend to be project significance. Bolehlah cerita kat situ dengan bermula dekat kedai kecil, nanti boleh bergerak ke kedai yang lebih besar. Macam tu lah, tambah sikit kat ujung dia. So nampak dia punya kepentingan tu. Okay, overall ayat pun okay, saya faham. Saya rasa grammar pun okay. Apa lagi? Okay, saya rasa okay. Tak ada masalah. Next. Gancat. Nombor 6, 7 belum ada lagi. Belum compile. Belum lagi minta. Dah ada kan belum? Dah ada buat minimal. Ada buat, tapi ada buat tapi tak ada. Okay. Ada masalah tak nak buat literature review? Ya, madam. Ada creativity block sekali. Okay. Cuba cerita apa masalahnya. Apa yang kamu tak faham nak buat? Tak faham macam mana nak buat? Saya macam perlukan dia punya contoh nak review, tapi literature tak review tahu. ada banyak dalam internet kalau nak cari. Literature review ni macam ni. Literature review ni ialah apa yang orang lain buat sebelum ini. So kamu cari kerja-kerja orang lain yang menyerupai kerja yang kamu buat sebelum ni. Saya rasa semester lepas ada projek yang macam kamu punya ni, tapi dia pakai topi. Ada tak?
Tapi yang itu social distancing dari segi penjarakan macam fizikal macam ni lah. Itu penjarakan juga tapi bukan kira orang. So kamu boleh cari kalau ada sistem sebelum ni, cek dalam Google yang untuk kira orang macam ni, head count punya sistem. So tak semestinya yang khas untuk COVID, boleh juga kalau ada sebelum-sebelum ni, contohnya macam sistem yang macam ni, bagi contoh. Apa ya? Tak jumpa Ada lah yang saya jumpa satu dekat Google Scholar. Okey, apa dia? Dia cerita pasal orang Korea ni, dia buat sistem head count untuk yang pergi ke satu gunung. Dia nak limitkan jumlah orang visitor dia yang naik. Okey. Yang tu betul lah tu. So itu masuk dalam satu literature review. Kamu tengok siapa penulis dia, dekat mana kamu jumpa tu, dapatkan alamat dokumen tu, website dia. Search it. Saya masukkan dekat chat. Nombor 1, dapatkan nama sistem tu. Lepas tu nombor 2, dapatkan dia punya website link untuk maklumat yang kamu dapat tu, kat mana kamu jumpa tu. Lepas tu dapatkan dia punya penerangan ringkas, di system description. Sekejap lagi. Nombor 4, system description. Lepas tu kamu tengok features dia. Feature yang kamu rasa menarik dan kamu rasa nak implement dekat dalam sistem kamu. Okay, saya dah masukkan dalam chat. So 4 perkara ni saya rasa cukup kot untuk menerangkan tentang literature review. Tapi 1 tak cukup. Carilah lagi 2 lagi. So you can find it in Google lah. Okay. Mungkin boleh menyumbang 1 seorang kot. Terpulang pada kamu lah macam mana dapat head count. Okay, so boleh jumpa lah. Ada. Saya ada jumpa. Dia tak semestinya berkaitan dengan social distancing lah. Boleh juga yang menyerupai. Macam yang dia boleh bagi contoh tadi, betul dah tu. Okay. Lepas tu, last kali dalam literature. So literature tu kena ada 3 contoh. Lepas tu kamu tengok feature dia yang kita nak pakai. Feature dia yang menarik yang kita nak pakai. 3 contoh. Lepas tu
+1 table untuk bezakan setiap contoh tu. Dan table tu dia ada features lah. Apa feature penting yang dalam sistem tu yang ada yang kita boleh pakai. Ataupun kita tak boleh buat tapi kita rasa menarik pun boleh juga. Faham ke? Faham, Madam. Okay. Tu literature review. So letaklah satu jenis contoh, satu bahagian. So 6.1 ialah contoh pertama, 6.2 ialah contoh kedua, 6.3 ialah contoh ketiga. Lepas tu 6.4 ialah table tu. So table tu dia bukan letak table saja, masukkan sikit penerangan dekat bawah. So kat sini kamu boleh masukkan kalau ada gambar sistem tu ataupun logo ke, benda yang boleh buat menarik sikit lah kita punya proposal ni. Okay. Okay, lagi 8, method. Methodology, ya, introduction Method tadi nak boleh buat, diabaikan. so method dia ialah dah ada pilih method? Belum? Belum. Dah pilih method? Apa method dia? Belum ada method. Method kena carilah method yang sesuai. Untuk kita bangunkan projek ni, kita kena pilih method. Method tu ada banyak, kalau programming senang lah nak pilih, ada banyak method. Tapi sebab ni ada technical part. So untuk technical part tu macam mana method nak buat? Kalau untuk bangunkan apps tu nanti ada sistem simple, apa method yang nak guna. Tu nak kena pilih method dululah. Boleh tengok balik nota SAD kamu? Dah belajar SAD? Ada. Dah. So dalam tu ada tentang metodologi. Cuma untuk bahagian teknikal je nak kena cari dalam internet balik. Okay, faham ke? Apa? So method tu sebab kamu ada dua bahagian kan? Satu technical, satu software kan? So software tu method apa? Technical tu metodnya apa? Kalau ada satu yang boleh, kalau dua-duanya boleh gabung dalam satu method lagi senang lah. Cuma saya tak pastilah. Sebab saya tak pernah buat projek yang technical sangat. Saya orang programming. Saya cuba cari dulu. Ni kalau sebab tinggal berapa hari je lagi. Tinggal seminggu je lagi kan. So cari dulu. Lepas tu tunjuk pada saya dulu. Boleh? Jangan tunggu hari Rabu pun nak tunjuk. Siap je. Agak-agak dah siap terus hantar pada saya. Ataupun kalau ada idea tak tahu macam mana nak tulis, terus cakap pada saya dulu. Yang penting kena tunjuk pada saya dulu. Supaya saya boleh tolong untuk betulkan kat mana yang tak betul. So ada banyak masa lah untuk repair. Okay. Lepas tu references tu bawah sekali kot. Oh okay. 9, 10, 11. Kenapa susunan dia macam ni Nombor 7 sepatutnya 7, 9, 10, 11, 8. 8 tu last sekali. Nombor 8 tu ialah reference. Kamu ikut yang ni Ikut guideline. Okay, guideline. Reference tu belakang sekali. Dah ada buat dah? Belum? Belum, tak apa. So 8 aja belakang sekali. Sekarang ni yang Gantt chart ni naik jadi nombor 8. Okay. So Gantt chart ialah perancangan sepanjang semester. Okay, bagi saya tengok. Bagi besar sikit.
besar sikit, zoom out. Okey. Sampai 5 Januari. Ikut yang schedule project dia. Okey. So festival project tu nanti dekat mana? Oh, Tahu perlu masukkan The last ended adalah 9 Januari. 9 Januari last. Ah. Dalam takwim tu, dalam kalender. Dalam takwim. So tak boleh ikut yang tu lah. Kena awal lagi. Kena awal lagi. Tak apa sebab yang tu deliverables kan. Tak cukup ni, sikit sangat. Ni je ke gancak kamu? Ya, dalam ikut planner tu ada 3 task je. Tiga task je disuruh. Ada project Dalam proposal. gancak. Project proposal, project development, lepas tu dengan developer, tu je. Oh, tak ada pecahan kat dalam tu. Pecahan dia semua sama. Ini je. Ah. Tak payah pecahan. pecahan yang kecil-kecil tu. Yang point-point. Contohnya project proposal kan. Dalam project proposal tu ada 11 perkara ni. So 11 perkara ni kamu boleh bahagi-bahagikan kepada bahagian-bahagian. Berapa lama nak selesaikan. Macam tu tak ada Ada. Yang point-point kecil tu. Ada. Ada. Kalau ada kena masukkan. Contohnya macam cari tajuk. Lepas tu buat proposal. Buat proposal. Project proposal okey dah. Ya. Ya Adam. Dia yang kecil-kecil dalam dia ada satu untuk project proposal satu prepare project plan and project design straight. Satu je. Okey. So kena masukkan project bawah. Development ada 3. So kena letak dekat bawah tu. Lepas tu project development ada apa kat bawah? Project development ada plan requirement dengan design specification. Lepas tu ada manage the hardware or software. So masukkanlah bawah tu. Kena ada pecahan kat bawah tu. Sebab biasanya gancak dia tak terlalu umum. Dia kena ada detail out lah. Barulah dia nampak macam perancangan. Mesti ada dalam development tu. Nak buat sistemnya berapa lama. Nak buat report. Nak buat apa. Yang technical partnya. Berapa lama tempoh. Lepas tu deliverables pun sama juga. Apa yang ada dalam deliverables tu? Ada final report. Ada present deliverable tu je. Ada presentation, ada final report. Semua tu masuk dalam deliverable. So final report, apa dia? Deliverable dah ada satu je yang kecil. Apa dia? Present deliverable tu je. Present deliverable. So report tak payah buat. Tak perlu buat report. Kena ada. Report ada kan? Kalau tengok sini, dalam sistem tu, ada technical report belakang sekali. So maksudnya ada final report nanti. Final report tu daripada mula dah start. Daripada proposal lagi dah mula. So deliverable tu, bahagian yang orange tu, dia kena panjang lagi. Daripada sekarang lagi dah buat sebenarnya. Tak cukup tu. Nanti saya tambah. Apa dia? Tak dengar lah Adam. Nanti saya tambah untuk yang kecil-kecil tu. Cuba tengok balik nanti Lepas tu boleh semak lah dengan pensyarah dulu. Apa lagi perkara yang kena masuk dalam tu. Sebab kalau saya bagi tahu satu-satu pun, saya takut nanti bertindan tak sama macam apa yang pensyarah kamu cakap. So semak dulu. Dan report ni tak boleh download lah. Saya tak boleh tengok. Saya tengok rubric final presentation. The rubric final presentation. Technical report pun ada borang dia.
Kena semak balik lah. Ada pecahan tu kat bawah tu. Dalam proposal, sebelum buat proposal tu pun ada buat cari idea dulu kan. Cari idea. Lepas tu dah dapat idea, nak pecahkan, nak pilih hardware, software apa nak pakai. Semua tu masuk dalam bahagian project proposal. Lepas tu nak prepare report. Tu pun masuk juga. Lepas tu project development tu ada bahagian kamu acquire barang tu. Lepas tu mula buat design dia macam mana, nak sambung mana pergi mana, itu pun ada dalam project development. So sebenarnya project development pun daripada awal lagi dah mula. Itu yang saya nampak lah. Especially yang deliverable tu. Dia ada presentation, dia ada report. So dua-dua tu kena masuk bahagian deliverable. Termasuk presentation yang untuk final tu nanti. Dengan presentation yang pensyarah punya. Tu semua masuk dalam presentation. Memang duduk dalam deliverable lah. Okay, nanti check balik Madam. Ya. Kan check ni kalau kalau ambil ikut yang macam yang senior punya tapi tarikh lain boleh? Boleh. Tapi sesuaikan dengan projek yang kamu buat. Kalau dia buat software saja, tak ada hardware, kamu kena masukkan bahagian kamu yang ada hardware tu. Sesuaikan dululah. Check dulu. Tak ada masalah. Okay, Gantt. Lepas tu, lepas Gantt. Cost planning. Ni yang kamu betul beli? Ni rough price je lah. So, yang kamu dah beli? Yang dah beli? Yang dah beli IR, breadboard, net MCU on the way, cable connector, yang buzzer sekarang ni baru ada 3. Okay. So, net MCU kena backup, breadboard pun kena backup. Kalau beli satu je tak cukup, bahaya. Beli satu lagi untuk backup. Saya risau nanti dekat ujung nanti kamu akan ada masalah. Kita tak minta lah, tapi buat backup. Boleh madam. Okay, so cost semua sekali, anggaran 173 untuk satu projek untuk satu projek kan? Okay. Mana dapat harga ni? Shopee. Okay, saya faham. Okay. Tak ada masalah kot. Costing. Kejap. Atas sikit ada ayat tak dekat atas table? Selain daripada the table. Tak ada madam. Nak kena letakkan. Okay. Kita kena letak ayat sikit. Cerita sebelum tunjuk table ni, kita ceritalah. Projek ni melibatkan beberapa jenis peralatan. So ceritalah dekat situ. Kiraan kat bawah ni, the calculation below is a rough estimation for one set of project. So saya nak ajar cara menggunakan the table shows. Sepatutnya kita guna table ni kena ada nombor dekat bawah. Contohnya table 1.0. Lepas tu titik bertindih, nama dia cost estimation. Lepas tu ayat dekat atas tu, the table shows the cost tu, kamu gantikan table 1.0 below shows the cost estimation of this project, which involves only the hardware. So software tak kira. Software kena masuk juga ni. Kan kira. Nak buat Android kan? Ya, software percuma madam. Letak je. Buat juga estimation. Nama pun estimation. Hardware kamu pakai komputer nak bangunkan dia pun kena kira. Seolah-olah start from zero. Tidak bayar balik ke duit nanti? Apa dia? Nanti boleh bayar balik ke duit? Tak. Tapi ini ialah pelajaran untuk kamu buat projek masa akan datang. Kalau libatkan diri, kalau buat syarikat sendiri, secara tak langsung kamu kena tahu benda ni.
So nak libatkan kos. Katakan buat bisnes mula daripada kosong. Berapa kos tak beli laptop untuk buat projek? Kena kira. Takkan nak buat projek dekat cyber cafe. Tumpang makmal komputer, tak boleh. So kena buat cost estimation termasuk software sekali. Apa saja barang yang kamu pakai yang terlibat untuk projek ni masuk dalam. Boleh madam. So normal lah kalau tengok projek macam ni harga dia cecah sampai 1,000, memang biasa. Sebab kita melibatkan ada penggunaan komputer, laptop kan. Memang biasa. So estimation saja. Okay. Lepas tu conclusion. So hardware, software belum Software nanti tambah. Walaupun dia free, letak je kat situ free. Tapi jangan sekali-kali letak kalau software tu ialah illegal. Software tu sebenarnya berbayar. Tapi kamu letak free kat situ, tu bahaya bahaya. Itu secara etikanya memang salah. Okay, conclusion. Kucing siapa tu? Siapa punya kucing? Nick ke? Mana kucing? Tengok sikit. Mana? Dia mau keluar sana. Dia mau keluar bilik. Okay, motivation behind this project is to create a more civilized and professional environment in the district. Guidelines solutions such as self-guiding can easily avoid especially since waste buang, especially during pandemic. Since waste buang during pandemic COVID-19. Alright. Could help preventing this problem. So the system has been given. The system, saya tak faham ayat ni. Okay, kita tulis proposal, dia mesti will be, to be, yang akan berlaku in future tense. Okay, dia mesti in future tense, tak boleh in past tense kena ingat tu. So okay ni, semua ni okay. This system apa ni? Headcount system. Lupa dah tak nama. Sistem yang kita nak buat ni lah. So this project lah. Tulis je. This project should be significantly relevant. It should be. Bukan has been dah buat. Okay. Has been tu maksudnya dah buat, dah guna dah sekarang. So kena bagi tahu kat sini kalau cerita tentang projek kita, kena tulis projek kita kat situ. Kalau perlu letak nama projek pun boleh juga. Sebab kita masih ada kat peringkat planning lagi. Okay, just like everything else with enough time and resources, system could be improvised with proper update. From the okay. Ayat terakhir ni ayat terakhir tak payah kot. Just like everything else. Mungkin boleh tukar kepada, mungkin boleh strukturkan semula. Sebab ni ayat ni seolah-olah sistem tu dah ada. Tapi sistem tu belum ada lagi. Okay. Nick? Okay. Dah? Okay. Devlin? Mana Devlin? Pengsan dah? Ya, di sini. Ingatkan tertidur tadi. Okay. So itu saja sampai nombor 11 je. Conclusion is number 11. So reference nanti letak dekat belakang sekali under conclusion. Dah belajar macam mana nak tulis reference? Ada APA. Ya, okay. Pakai APA format. Okay lah. Ada masalah lain tak yang nak cerita kat saya? Madam.
Ya. Yang untuk yang meeting minggu depan dengan panel. Biasanya dia kena cerita tentang apa? Dia akan tanya pasal apa panel tu? Biasanya dia untuk memahami sistem yang kamu nak buat ni. Dia nak tengok relevan atau tak, boleh buat atau tak, realistik atau tak, macam itulah. Kalau Encik Zainal tu orang programming tu, dia mungkin akan sangat detail lah tentang security dia nanti macam mana kamu nak implement. Soalan yang saya pernah tanya sebelum ni, kalau nak letak kat mana, berapa banyak front end nak pakai. Tahu front end? Muka interface dia, berapa banyak nak pakai. Kalau ada interface, berapa banyak nak pakai. So memang nak kena clear betul-betul berapa banyak monitor nak pakai. Kena buat decision dah lah. Last week tak decide lagi kan, nak pakai monitor apa semua tu kan. So you have to make a decision lah. Apa lagi yang belum decide last week tu? Sensor dah decide dah, kita guna IR. Okay, so dah decide pakai IR. Okay. Memang tu je, sensor je macam problem. Okay, so nanti kena prepare jawapan kenapa pilih IR sensor lah. Biasanya kamu fikir macam ni lah. Dia akan tanya, sistem ni sistem apa? Kamu kena cerita dulu secara overall. Lepas tu, kenapa sistem ni nak kena buat? Penting sangat ke? Lepas tu, kalau nak buat nanti, macam mana cara kamu nak buat? Hardware apa pakai? Software apa nak pakai? Kalau hardware kamu, dia kena betul-betul detail. Macam yang kamu dah buat breakdown tadi tu, betul lah. So, dah mengandungi semua komponen yang kamu nak pakai. Tak ada masalah lah. Lagi. Dari segi security pun ada. Saya ada nak tanya tadi tu. Security. Tunjuk balik yang tadi boleh tak Nick? Ya, mana? Dekat bahagian apa yang tadi? Introduction kot tadi. Stop. Turun bawah. Naik atas. Atas lagi. Scroll down. Scroll down. Sekejap, saya dah lupa. Saya nak tengok dulu. Scroll down slowly. Turun lagi. Lagi. Mungkin bukan introduction kot. Scroll dulu. Saya terlupa. Saya tengok dulu kat mana saya lupa tadi. Okay. Problem ke madam? Itulah. Saya nak tengok dulu. Okay, stop sekejap. Bagaimana tadi? Apa tadi? Lupa lah. Turun bawah sikit. Employee time management. Code system. Okay. Dah tak ingat dah. Tentang pekerja kan? Macam mana sistem kita nak kenal pasti berapa orang pekerja kat dalam kedai? Nak differentiate pekerja dengan customer. So, macam differentiate. Contohnya customer keluar masuk ikut pintu depan. Kalau ikut SOP rasanya tak rasa customer akan ikut pintu depan. Customer memang masuk ikut depan kan? Tak, dia akan bukan pintu employee. Customer. Customer. Customer ikut pintu depan. Employee kalau dia keluar masuk dia akan ikut pintu employee dah, akan ikut SOP. Pintu belakang kan? Cuma cuba fikir, kadang-kadang ada customer yang jaga kat depan sebab ada barang kat luar. Tapi sistem kami ni wave dekat IR sensor tu baru dia dia automatic. Jadi kita akan sediakan satu ruang untuk employee lalu yang tak detect dengan IR. Okay. So itu kena clarify lah.
Tu kena clarify, customer memang kena ikut laluan khas. Kena ikut SOP betul lah, tak boleh campur dengan customer. Sebab yang tu akan jadi concern juga tu. Macam mana dia nak differentiate, sebab kita tak nak differentiate benda tu. Okay. Okay. Ada lagi nak tanya, nak beritahu? Tak ada? Macam tak ada. Macam tu je. Habis dah? Okay. Kalau ada soalan boleh tanya je bila-bila masa dekat dalam Telegram biasakan untuk lepas kamu buat apa-apa perubahan dalam dokumen, tunjuk pada saya dulu. Letak je dalam Telegram, tunjuk pada saya dulu sebelum kamu boleh present kepada orang lain. Okay? Maksudnya tak kisahlah kepada siapa-siapa pun. Yang penting tunjuk pada saya dulu. Kalau saya approve, saya cakap okay, boleh pakai, tak ada perubahan, proceed lah. Okay, Mina. Boleh. Okay, itu kena ingat lah. Sebab setiap kali tak semester memang itu masalah dia. Pelajar tak tunjuk dulu dekat bersyarah. Lepas tu, bila time present, kena bagi cukup-cukup. Okay. Itu sajalah kot hari ni. Kalau tak ada soalan, boleh kot kita selesai kat sini. Lama pula hari ni. Okay, so kamu boleh sambung lah buat pembetulan pada proposal. Jangan lupa kalau ada gambar, kena ada nombor pada gambar tu. Ada kan dalam guideline. Kalau ada table, kena ada nombor juga pada table. Contoh figure 1.1, table 1.1, macam tu. Kena ada nombor. So, bila dalam ayat, kena rujuk kepada gambar ataupun figure yang kamu tunjuk dalam proposal. So, referring to table 1.4, referring to table 1.2, macam tu. Okay. So, itu saja. Terima kasih semua. Good job. Teruskan semangat ni. Saya suka. Bahasa pun semua okey. Senang hati saya macam ni. Okay. So, itu saja. Apa-apa boleh PM tepi. Alright. Thank you, Nick. Thank you, Adam. Thank you, Devlin. Thank you, Madam. Welcome. Okay, bye. Bye-bye.